Berbekalkan ruang fiskal yang ada ini, keutamaan bajet 2023 akan tertumpu kepada usaha melindungi kebajikan rakyat. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyediakan pelbagai bantuan bulanan pada golongan miskin seperti bantuan warga emas, bantuan kanak-kanak serta bantuan penjagaan OKU dan pesakit kronik terlantar. Semasa pembentangan bajet 2022, saya telah mengumumkan komitmen yang meluaskan syarat kelayakan penerima bantuan kebajikan selaras dengan pendapatan garis kemiskinan ataupun PJK Makanan 2019 iaitu RM1,169. Dengan keputusan ini, lebih 450,000 isi rumah layak menerima bantuan bulanan JKM. Nasib golongan susah telah diberi keutamaan khusus dengan peruntukan RM2.5 bilion bagi tahun 2023 iaitu peningkatan signifikan berbanding RM1.5 bilion pada tahun 2020. Sebelum ini, kerajaan telah memberi subsidi bil elektrik sehingga RM40 kepada isi rumah miskin Tegar di bawah senarai e-Kasih. Bermula 2023, pemberian subsidi bil elektrik sehingga RM40 akan diperluas mengikut PJK Makanan, iaitu isi rumah berpendapatan RM1,169 ke bawah berbanding syarat semasa iaitu RM980 ke bawah. Saya berharap perluasan syarat penerima bantuan mengikut PJK Makanan ini memberi manfaat kepada lebih ramai rakyat, insya-Allah. Tan Sri Yang di-Pertua, menyedari manfaat yang diraih daripada pemberian bantuan tunai langsung, pelaksanaan Bantuan Keluarga Malaysia atau BKM akan terus ditambah baik. Dengan itu, untuk tahun hadapan, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan menanggung 5 orang anak atau lebih, layak menerima BKM sebanyak RM2,500. Ini ialah kategori baru sebagai usaha kerajaan meringankan beban keluarga yang menyara ramai anak. Bagi isi rumah sehingga 4 orang anak pula akan layak menerima BKM antara RM1,000 hingga RM2,000. Kepada isi rumah berpendapatan RM2,500 hingga RM5,000, BKM yang disediakan adalah antara RM500 hingga RM1,250 bergantung kepada bilangan anak. Kepada warga emas tiada pasangan serta golongan bujang pula, mereka akan terus menerima BKM masing-masing sebanyak RM600 dan RM350 bergantung kepada had pendapatan tertentu. Tahun 2023, bantuan tambahan RM500 kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan akan diteruskan. Ini bermakna ibu atau bapa tunggal layak menerima bantuan maksimum sehingga RM3,000. Kadar BKM maksimum ini meningkat berbanding RM2,500 tahun ini. Misalnya, pasangan Firdaus dan Nur Aliza dari Pasir Gudang yang mempunyai 5 orang cahaya mata telah menerima BKM sebanyak RM2,000 tahun ini. Tahun hadapan mereka layak menerima BKM RM2,500 dan Ling Mi Hun pula, seorang ibu tunggal dari Sitiawan yang membesarkan 3 orang anak, mendapat BKM RM1,300 tahun ini dan layak menerima RM1,500 pada tahun 2023. Bantuan Keluarga Malaysia 2023 akan memberi manfaat kepada 8.7 juta penerima, peruntukannya RM7.8 bilion. BKM 2023 ialah bantuan komprehensif yang ditambah baik dengan ketara jika dibandingkan bantuan sarana hidup 2020 dengan 5 juta penerima dan peruntukan RM5 bilion. Atas keprihatinan kerajaan kepada golongan susah dan B40, bantuan tunai di bawah JKM dan BKM untuk tahun 2023 akan melebihi RM10 bilion. Diharap bantuan ini dapat menghela nafas lega para penerima dan digunakan sebaiknya mengikut keperluan masing-masing. Mengambil ibrah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sungguh pun bantuan tunai adalah amat penting untuk kegunaan masa sekarang, tetapi hanya dengan pendapatan tetap sahaja yang boleh mengubah isi rumah ke arah kehidupan yang lebih selesa. Kerajaan berhasrat untuk membasmi kemiskinan Tegar menjelang 2025. Ini akan ditangani secara holistik melalui pendekatan whole of nation. Program pembasmian kemiskinan Tegar Keluarga Malaysia telah dimulakan pada tahun ini dengan peruntukan hanya RM150 juta. Untuk tahun 2023, bagi menyegerakan agenda membasmi kemiskinan Tegar, RM1 bilion disediakan, iaitu RM750 juta peruntukan kerajaan di samping program tanggungjawab sosial korporat oleh JLC bernilai RM250 juta. Program ini akan menyediakan peluang ekonomi kepada lebih 50,000 isi rumah miskin Tegar bagi meningkatkan pendapatannya, antaranya menerusi projek pertanian serta usahawanan produk dan perkhidmatan.
Bantuan yang diberikan termasuklah latihan, modal permulaan, insentif pertanian, pemasaran dan pendigitalan. Diharapkan usaha ini dapat meningkatkan pendapatan isi rumah miskin Tegar supaya melepasi pendapatan garis kemiskinan makanan.